Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa ta'sir ya karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan dimuliakan tuan imam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama dengan tuan-tuan kita mendalam kitab yang telah disusun oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari. InsyaAllah tuan-tuan, malam ini kita sampai kepada tajuk hadis daripada tajuk Rif. Qala Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fi kitabih Al-Adabul Mufrad Babur Rif. Telah berkata Amirul Mukminin dalam hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bab pada menyatakan bersifat lembut. Wa zakara ahadis, dan dia telah menyebutkan beberapa hadis. Dan insya-Allah malam ni kita sampai pada hadis al-haditsus hadis yang ke-6 daripada bab berkenaan dengan rif. Hadis yang ke-6 tuan-tuan, hadis nombor 467. 467 dia 465, 66, 467 yang ni hadis ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bincang dulu berkenaan dengan rif. Rif ni kalau dalam terjemahan tu dia kata bersifat lembut. Tapi rif itu, kalau boleh izinkan saya ulang semula, bahawa rif itu ialah lin. Lin ni lembutlah, lembut. Ataupun rif juga ialah kita ambil wal akhdh bil ashal, bil ashal. Kita ambil satu pendekatan yang sangat boleh memudahkan seseorang. Itu dikatakan sebagai rif. Ataupun kita ambil kita keadaan ataupun pendekatan yang paling ringan sekali, selagi mana dia tidak terkeluar daripada hudud Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sebagai rif, bersifat lembut. Dia jangan jadi macam setengah orang. Dia roman yang lembut tu, tapi ke dalam musyarat habis kita ditibai. Tak ada langsung dia dengan cakap kita lah. Kat depan lembut betul, tapi dalam musyarat dia lah hero, memang ditibai betul. Dia rif ni dia lembut lah. Dia akan ambil jalan yang dia boleh gunding lah. Rif ni dia boleh gunding. Seorang yang boleh gunding, selagi mana dalam batasan Allah, boleh gunding. Datang pejabat, datang ke ofis, kita gunding. Itu rif. Jadi di sini rif ni tuan-tuan, kalau kita lihat Imam Bukhari dia masukkan dalam kitab dia Adab Mufrad dalam bab yang ke-217, dan insya-Allah pada malam ni kita sampai pada hadis yang ke-467. Hadis yang marfu'. Hadatsana Amru bin Marzuq akhbarana Syu'bah an Qatadah sami'tu Abdullah bin Abi Utbah yuhaddits an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ni daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sa'id Al-Khudri. Jadi hadis ni apa dia tuan-tuan? Hadis ni diletakkan hukum marfu'. Sedangkan di sini statement daripada Sa'id Al-Khudri, statement daripada sahabat. Kita belajar dulu kalau statement sahabat ni dia jadi mauquf. Tapi kenapa di sini dikatakan marfu' juga, disandarkan kepada Nabi? Kerana hadis ini ialah menceritakan tentang keadaan diri baginda sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hadis tu ialah apa yang disandarkan, apa yang ditakrirkan dan apa yang disifatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan sebagai hadis yang marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ialah sahabat mengobarkan tentang keadaan diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentang diri apa? Dikatakan di situ Sa'id Al-Khudri menceritakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddal haya'a, sangat-sangat malu, minal adhra'i fi khizriha, jika dibandingkan dengan gadis yang berada di dalam kamarnya. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam sifatnya asyaddal haya', dia lebih malu lagi daripada keadaan azra'. Azra' ni ialah yang ni ialah merupakan bidalan orang Arab. Dikatakan haya al-azra', malu seorang gadis fi hizriha, malu seorang gadis di biliknya. Ataupun hizriha ni ialah kalau rumah biasanya kalau rumah tu ada rumah, kalau rumah untuk anak dara macam tu lah, ataupun rumah untuk pengantin, bilik untuk pengantin, ataupun ruang tabir yang dihaskan untuk anak-anak gadis. Jadi disebut kat situ ialah baginda sallallahu alaihi wasallam, dia keadaannya lebih malu lagi, lebih pemalu lagi daripada keadaan anak gadis yang berada di bilik khas untuk dia. Dia cerita apa tuan-tuan, iaitu azra' tu ialah anak gadis ataupun anak gadis yang belum berkahwin. Anak gadis yang berkahwin, belum berkahwin, umur 13, 15 dan ke atas. Fi khizriha, di dalam rumahnya. Pengantin ni, pengantin yang anak gadis ni, pengantin yang anak gadis yang menjaga maruah dia, yang tak pergi keluar dengan orang lelaki, yang tak pergilah, memang dia jaga maruah dia. Tiba-tiba dia kahwin. Bila dia kahwin, maka malam dia berada di dalam kamarnya, sangat-sangat dia segan berbanding dia duduk dekat mak ayah dia. Ni lelaki nak datang ni, lagi duduk keluar tu. Makanlah sekali dengan adik-beradik kan. Masa makan tu dia tak rasa segan, tak rasa takut, tak rasa apa, malu pun. Tapi bila telah tirai malam turut, maka anak gadis jadi pengantin tu duduk di bilik dia, masuk suami dia. Tanya akak tu macam mana malu dia. Macam mana malu dia. Jadi macam itulah gambaran segannya seorang anak gadis yang memang menjaga maruah dia, tak pernah keluar entah arah dengan orang lelaki dan sebagainya. Kemudian dia berkahwin, maka dia sangat malu dengan ada orang masuk dalam bilik dia walaupun itu suami dia. Maka dia sangat malu. Itu merupakan satu keadaan yang dia rasa segan sangat nak membuka aurat dia kan, nak membuka rambut dia, nak bercakap dengan lelaki yang tak pernah bercakap. Keadaan yang sangat dia malu. Jadi di sini baginda sallallahu alaihi wasallam asyaddul haya, rasa malu baginda sallallahu alaihi wasallam itu daripada itu. Lebih lagi malu daripada itu. Lebih lagi malu daripada itu. Maka dia kata, kalau macam tu, macam mana keadaan malunya baginda? Wa kana iza kariha syai'a, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam ni, bila dia tidak suka dengan sesuatu, arafnahu fi wajhi, kami dapat melihat kepada wajahnya. Baginda bila dia membenci sesuatu, kami dapat mengetahui pada riak wajahnya. Soalannya ialah, apa kaitan hadis ini dengan rif, lemah lembut? Ini cerita malu. Cerita malu, apa kaitannya dengan lemah lembut? Biasanya tuan-tuan, yang biasanya tuan-tuan, yang akan melahirkan sifat lemah lembut tu asalnya daripada malu. Apalah kau tak tongking dengan dia habis-habisan lah dah. Bagilah betul-betul dia dah salah tu. Malulah anak dia kat maruah. Tengok.
Ha. Dia dah terpilih tu kan, masa ni lah kita belasah dia, kita bagi ulasan dia macam-macam. Sekarang ni tu pemilihan masjid, siapa bantah siapa tak bantah. Masa tu lah dibunuh tu. Kita pun poning juga, minta orang bantah-bantahan. Kita ikut je lah. Wallahualam. Digunakan keadaan itu. Tapi orang yang ada murah, anak tak nak syekh, anak tak nak, anak malu. Jadi kenapa dia malu? Sebab dia ada sifat lemah lembut. Dia ada kaitan tu, malu dengan lemah lembut. Maka di sini Imam Bukhari dia masukkan hadis ini dalam bab pada menyatakan lemah lembut, iaitu lemah lembut itu akan timbul apabila ada rasa malu. Ataupun mana-mana nak menimbulkan rasa lemah lembut, iaitu bila kita ada rasa malu. Di sini dia sebut wa kana iza kariha syai'an, adalah baginda sallallahu tadi bila dia tak suka sesuatu, arafnahu min wajhi, kami mengetahui daripada riak wajahnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya baginda ni dia akan tahan perasaan dia. Kenapa dia tahan perasaan? Sebab dia rif. Contoh. Kenapa baginda tahan tu? Tahannya kalau dia tak suka pun dia tahan wajahnya, melainkan Allah arah beritahu dia akan beritahu. Dia boleh tanggung, dia akan tanggung. Jadi sahabat nampak ini Nabi tak suka ni. Jadi tak suka ni maksudnya ialah di mana kenapa sahabat mengenali wajah Rasulullah SAW bila dia tak suka? Sebab apa? Sebab Nabi dia cuba ambil pendekatan yang paling lembut sekali, yang approach yang paling lembut sekali, yang paling mudah. Atau keduanya ialah Nabi di sini menahan perasaan dia kerana untuk mendapatkan nikmat ataupun hakikat kelembutan. Kan kadang-kadang orang tu kan, ayah macam bongih nampak tadi. Kan nampak abang bongih betul nampak dia bang, tapi saya pandang abang ni isteri kita cakap begitu kan. Bongih betul abang macam tadi kan, tapi nampak abang steady ya. Orang rumah kita nampak kita bongih tu tapi kita steady ya, sebab malam tadi dia belajar hadis. Nanti dia belajar hadis. Macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Kita tahan kerana kenapa kita tahan? Sebab kerana kita ada sifat malu. Kenapa kita sifat malu? Sebab kita nakkan kelembutan. Dia berkaitan di antara satu dengan yang lain. Dia mana tu? Malu dulu ke lembut dulu? Malu dulu ke ayam dulu? Boleh dah tu. Kita lembut dengan sebab nak kerja iman, kita kerja iman, lahirnya kelembutan. Jadi ini gambaran tuan-tuan yang Imam Bukhari berikan kepada kita, ialah di antara keadilan Imam Bukhari, dia berikan kepada kita ni cara kita nak melahirkan sifat lembut dalam diri kita. Di antaranya kita steady dulu. Muka dah merah dah ni. Kita kena langgar, tiba-tiba bang kita keluar dah langgar kita. Dahlah kalau tak pergi masjid, kalau langgar ada pergi masjid ni. Tidak bongih ni. Tapi kita tahanlah, kita bongih pun, kita bunuh budak tu, kita kupakkan mutu dia pun tak selesai masalah, kita tetap kena langgar juga. Kaki kita patah juga. Jadi kita untuklah sabar. Tengok. Iza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Ini baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kehebatan Imam Bukhari. Dia bagikan kaedah pada kita, formula pada kita untuk macam mana nak menimbulkan lembut dalam diri kita. Tamrin diri kita, latihan pada diri kita. Yang seterusnya, kalau kita lihat tuan-tuan, ini di antara kefakihan sahabat. Arafnahu fi wajhi. Maksudnya sahabat ni rapatnya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia tahu ini muka tenang ke muka bongih. Ini masalah dia tak faham ni. Tuan marah ke? Marah ke tuan teh? Dia tanya 2-3 kali, tuan marah ke? Sahabat Rasulullah ni dia faham. Nampak muka Rasulullah dia faham. Jadi yang seterusnya tuan, di sini kita lihat bahawa asyadul haya, sangat-sangat rasa malu.
haya ni kalau kita lihat, rasa malu ni ialah di antara asas dalam agama. Asas kepada akhlak dalam agama kita ni ialah malu. Sebab malu nanti tuan dia akan lahir perasaan rif, lemah lembut. Kita tak mudah bongeh, kita tak apa sebab kita rasa malu. Kalau kita lihat rasa malu ni, dia adalah merupakan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan, inna likulli dinin khuluqa. Semua agama ni ada akhlak dia, ada khuluq dia. Maka dikatakan wa khuluqul islamil haya. Khuluq kepada Islam tu ialah rasa malu. Asas kepada agama kita ni, akhlak khuluq kepada agama kita ni ialah rasa malu. Dan di antara benda yang menjadi syiar para anbiya daripada dulu sampai sekarang, sampai zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, inna mimma atraka min kalamin nubuwah min nubuwatil ula iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara benda yang dapat disimpulkan daripada kalam-kalam kata-kata nabi yang terdahulu ialah iza lam tastahyi, bila kamu tidak malu, faf'al ataupun fasna' ma syi'ta, maka buatlah apa yang nak engkau buat. Iaitu bila seseorang tadi berada pada fitrahnya, pada imannya yang baik, masa tu kita khabarkan pada orang iman yang sempurna, fitrah dia baik. Kalau kau tak malu, kau buatlah. Dengan sendirinya dia takkan buat benda-benda yang pelik-pelik, sebab telah ada perasaan iman dan juga malu kepada di dalam diri dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, malu ni dia benda yang di mana iktifak padanya kepada semua anbiya. Siapa ada rasa malu ni, dengan sendirinya banyak benda akan selesai. Malu lah dia ni. Rasa malu ni dia banyak dapat mengokaikan semua benda. Wajah sebagainya dia akan capai menyelesaikan semua benda. Jadi kalau boleh saya lanjutkan sikit tuan. Tak lama sikit yang apa ni bab malu ni, sebab dia malu ni tuan-tuan, sumber segala kebaikan malu. Macam itulah. Sumber segala kebaikan malu, dan jalan kepada kelembutan ialah rasa malu. Itu dia. Dan benda yang boleh membantu kita buat kebaikan ialah rasa malu. Jadi malu ni kalau kita gambarkan kuncilah kepada segala kebaikan. Wallahu a'lam. Kita hadis yang seterusnya. Ini hadis yang ke-468. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair an Qabus an Abahu haddatsahu an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjus salih wasamtu wal iktisadu juz'un min 70 juz'a minan nubuwah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata-kata Nabi, al-hajjus salih. Al-hajjus salih, hajjus salih tadi ialah, hajjus salih ni ialah perjalanan hidup yang baik, cara hidup, perjalanan hidup yang baik, laluan hidup itu baik, elok. Masa muda itu dia terkenal orang baik. Masa muda dia orang baik, masa dia sebelum kahwin orang terkenal, dia memang orang baik. Itu di antara tanda kebaikan. Ada hajjus salih, sirah ataupun laluan, manhaj cara hidup, perjalanan, akhlak, adab yang soleh. Satu. Yang kedua, wasamtu. Samtu tu hay'ah al-insan, iaitu keadaan diri seseorang yang cantik, yang baik. Sirah hidup dia baik. Yang ketiga, wal iktisad. Al-iktisad ni ialah kesederhanaan. Sederhana. Maksud sederhana tadi ialah
tak ada bongih antara. Kan? Yang kita belajar al-qasda tablughu. Sikit-sikit lelama kamu akan sampai. Kok bongih janganlah bongih warna. Tu orang Melayu ada ajar kita kan. Perli kita orang dulu. Marah ke nyamuk dibakar kelambu. Marah ke nyamuk bakar kelambu. Macam tak ada langsung kebaikan seseorang tadi. Profesor Dr. Hamka dalam bukunya tuan-tuan yang bertajuk tuan-tuan mungkin baca kot. Tenggelamnya kapal Van Davis. Novel ya, baca tak? Menarik buku dia. Profesor Dr. Hamka di antara tokoh yang cuba menyampaikan Islam dalam bentuk novel dan bentuk-bentuk yang moden. Kemudian diikuti di zaman-zaman sekarang ini. Tenggelamnya kapal Van Davis. Itu di antara percintaan, kisah percintaan, perkahwinan yang berlainan derajat. Akhirnya perempuan tersebut yang berkahwin dengan orang lain, kemudian dia terlupa, hilang langsung dia punya dia lupa langsung kekasih lama itu. Seolah-olah kekasih lama itu tidak pernah memberikan kebaikan kepada diri dia. Jadi Profesor Hamka kata dalam bukunya, tuan-tuan bacalah Tenggelamnya Kapal Van Davis. Apabila dia marah minta maaf, kak, saya bukan cakap kakak ni. Ni kak. Begitulah seorang wanita. Apabila dia marah, maka dia akan melupakan segala kebaikan yang pernah kita lakukan kepadanya. Itu Hamka punya ajar kita, tuan-tuan. Jadi dalam rumah kita ni kalau dia marah, tuan-tuan jangan haraplah dia akan sebut kebaikan kita tu. Memang tak sebut. Itu memang tabiat dia. Memang tabiat dia. Jangan kita nak kata kau tak ingat kau ni baik channel dia baik channel. Jangan sebut. Memang dia tak ingat. Itu memang tabiat dia. Itu Rasul Hamka sebut. Jadi sebab tu kat sini disebut al-iqtisad. Qasda. Sikit-sikit. Juz'an minan nubuwah. Merupakan sebahagian daripada 7 bahagian daripada kenabian. Iaitu penampilan yang baik, iaitu samtu. Penampilan baik, jalan hidup, hadis salih, jalan hidup yang salih, tuan. Kita pilih jalan hidup kita kan. Pastikan mana langkah kita tu sentiasa tujuan baiklah. Jangan sekali kita melangkah tak jatuh pergi mana ni? Pergi beli loteri gitu. Allahu akbar. Kan? Kita pastikan betul-betul laluan kita. Samtu, keadaan yang baik. Hay'ah. Al-insan, keadaan diri dia, cara dia menampilkan diri, kemudian al-iqtisad, pertengahan dalam kita punya ni. Dalam kita kehidupan kita. Pertengahannya, kalau kita lakukan sunnah pun kena iqtisad. Al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad bid'ah. Kita buat sunnah tapi secara sikit-sikit, lebih baik lagi daripada kita buat bid'ah bersungguh-sungguh. Benda yang tu ada buat sikit-sikit. Sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Kita berdikit-dikit dalam kita akan sunnah ini lebih baik kita bersungguh-sungguh, tapi benda tu benda yang tak tahu benda mana sumber, benda yang bid'ah, buangan boreh lagi. Jadi kerana itu hadis yang ke 69 Hafs bin Umar haddatsana Syu'bah an abihi an Aisyah, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita Aisyah. Aisyah, tuan-tuan, Aisyah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni dia kata kuntu ala ba'irin. Aku dengan unta, seekor unta. Ataupun kat situ dia kata aku pernah berada di atas ba'irin, unta. Fihi su'ubatun. Unta tadi bega, tak boleh ni. Unta tadi sukar nak dikawal. Dan setengah riwayat menyatakan Aisyah lalu memukul unta tersebut, rotan unta tadi. Maka faqala Nabi SAW, alaiki birrifqi.
Nabi kata pada Aisyah, hendaklah lembut. Ataupun lembut di sini alaiki birrifqin tadi ialah engkau hendaklah tenang diri engkau mengendalikan unta tersebut. Tenanglah. Kan? Ini kereta tak ideal dah sumpah kereta. Kau tak faham ke kereta dia nak pergi kuliah ni akan rusak lah hari ni. Sini dia rusak dah. Mutu ni cerita orang kata. Nyangkit-nyangkit sampai ke anak lah disyarah ke rumah disyarah. Lepas tu langsung pergi kuliah. Dia rif ya. Kena rif. Pada haiwan kenderaannya. Ustaz, tapi kau naik motor, naik kereta tu, exhaust tu tukar sebesar-besar. Tu tak ada rif tu, rif. Mana banyak kemalangan sebab tu benda kata alaiki birrif, kau hendak tenang. Fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana. Dan tidak adalah rif tadi dan kerana sifat lembut tadi kalau ada pada sesuatu dia akan semakin menjadi elok, menjadi hiasan. Kan, buat kenderaan dengan elok kan, tertib elok kan. Bila apa ni nak isi minyak tu kan janganlah bongeng-bongeng warna arif lah. Sebab dia kata kalau kita tak tenang banyak berlaku kemalangan dengan sebab kerana tidak adanya rif, lemah lembut. Tidak ada rif. Fa innahu la yakunu fi syai'in ila zana. Sesungguhnya sifat rif tadi tidak ada pada sesuatu melainkan dia akan semakin menghiaskan. Gunding elok kan. Gunding, lumpur. Lepas tu orang Melayu biasa kan, orang Negeri Sembilan ni. Saya Datuk Yusof ni selalu sebut, mufti ni kan, dia selalu cerita. Kalau pergi apa orang, kalau nak fatwa ataupun nak cakap apa-apa, dia selalu sebut. Dia kata makan sebelum berunding. Makan sebelum berunding. Itu orang Negeri Sembilan punya tu. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya pernah sebut dulu, kalau orang datang meminang rumah kita, jangan runding dulu, orang kita terbalik. Runding dulu makan. Itu yang bongi itu, RM1,000, RM10,000. Murah dah sikit, tak boleh je. Cuba bagi makan ke konyang tu. Dah konyang, elok kan. Macam mana tak runding tadi teh? Boleh tak teh? Budak-budak ni dah yo nak nikahan je. Tapi ibu kalau mesti duit tak ada lagi. Akak dia 10. Apa ni? Boleh tak? Dah konyang. Tengok. Unik. Fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana. Orang kita terbalik kan, dia apa? Dia apa ni? Dia apa dulu? Sebab tu saya kalau apa ni, kalau adik-beradik tu kan, orang datang berunding tu, kita ngobrol kan, tak apa, kita makan dulu. Kita makan ni. Kadang orang perempuan ni dia tak suka makan dulu. Sebab kan dia kena masak copet. Tak tahu lah kan. Dia kena ready copet. Ataupun tak suspend. Kita gunding makan dulu. Makan, siapkan. Dah gunding. Baru kita keluarkan air teh. Barulah elok. Alaiki birrifqin. Kau naklah lembut ni. Sebab la yakunu fi syai'in illa wa la yaz'u min syai'in ila syanah. Tidak ada rif tadi dicabut sesuatu, maka sesungguhnya dia akan lebih memburukkan. Tuan-tuan, kenapa disebutkan rif di sini? Di sini Imam Bukhari disebut rif dan dia kaitkan dengan kesan keuntungan orang yang ada sifat rif tadi, ketenangan. Ataupun di antara cara kita nak dapatkan perasaan rif tadi, kita ingat kesannya. Kita ingat akan kesannya. Kalau saya tak kemudian yang kesannya, mungkin parah ni. Di sini dalam hadis juga itu lemah lembut dengan bahimah, dengan binatang kan. Lemah lembut dengan binatang. Kucing dia tu yang datang rumah kita nak ala-ala elok. Jangan sia mencat. Adanya mencat di spray kucing tu. Ini semua lemah lembut. Kalau di kampung tu kambing tu disiawi kunyit. Kunyit di kambing orang tu. Kan dia pernah masuk tu kena ni kambing kau sebenarnya ada ni kunyit di letakkan. Tak ada rif, kena rif ya. Wallahu a'lam. Kita tengok tentang hadis yang akhir ni, dalam hadis ini iaitu berkenaan hadis rif. Imam Bukhari dalam bab ini dia
simpulkan perbincangan ini dengan satu hadis yang cukup menarik. Cukup menarik. Ini satu ingatan kepada kita bahawa orang yang buat sedekah ni ialah orang yang rif diri dia, ataupun cara untuk menimbulkan rif dalam diri kita ialah bersedekah. Sebab tu dia bawakan ke situ, dia kata hadis yang marfu' daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyuh. Iyyakum, hendaklah kamu menjauhi, hendaklah kamu berhati-hati dan juga sifat syuh. Syuh ni tuan-tuan, dia ada dua. Saya perlu bersebut dulu. Syuh dia ada dua. Satu bakhil, satu syuh. Yang bakhil ni dia kerakut, tapi kerakut tu kotor dia. Itu bakhil. Ada duit kat bank berapa ribu. Tu kotor kita. Payah betul nak mengeluarkan duit tu, nak bagi orang lain, nak sedekah sebagai apa yang patut tu. Tu dikatakan sebagai bakhil. Syuh ni ialah dia tamak bukan pada harta dia. Syuh. Sebab itu syuh ni dia tamak bukan pada harta dia, tamak pada benda yang ada pada orang. Biasanya tamak yang ada pada orang ini itu yang menyebabkan yang dikatakan Nabi SAW, fa innahu ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya berlakunya yang telah memusnahkan orang yang sebelum daripada kamu tadi, safaqima'ahum, dan tumpah darahnya sesama mereka, wa qata'u arhamahum, dan terputusnya silaturahim di kalangan mereka, iaitu bakhil, iaitu syuh. Kadang-kadang sanggup dia membunuh, kadang-kadang sanggup dia membunuh suami dia ataupun membunuh orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu hak orang lain. Itu dia katakan syuh. Itu syuh, sifat syuh inilah menyebabkan berlakunya pembunuhan. Sifat syuh inilah menyebabkan berlakunya pembunuhan. Wa iyyakum wasyuh. Hendaklah kamu berhati-hati dengan sifat syuh, iaitu kita tamak kepada yang bukan milik, ataupun boleh juga kita katakan kedekut yang berlebihan. Tapi yang paling cantik tuan, kita kaitkan dengan terjemahan tamak kepada yang bukan milik. Sebab tamak yang bukan milik ni dia akan membawa kepada pembunuhan, dan tamak akan menyebabkan kepada putus silaturahim. Dia je dapat kan, dia tak dapat. Dah memang dia punya, dia lah dapat. Tengok, itu syuh lah tu. Akhirnya tak usah pergi rumah orang tu, putus silaturahim. Asyik dia dapat, dia tak dapat. Joki dia. Qata'u arhamahum. Kemudian baginda menyebut az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu ialah kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman itu ialah kegelapan pada hari kiamat. Jadi di sini tuan-tuan, apa yang saya nak simpulkan bahawa di sini Imam Bukhari menyebut bahawa orang yang ada sifat rif, maka dia takkan tamak. Sebab apa? Sebab Sebab bila tak ada sifat rif tadi akan menyebabkan tamak. Bila tamak tadi akan menyebabkan berlakunya pergaduhan, penumpahan darah. Jadi kita berundinglah. Berunding. Sebab berunding tadi dia akan banyak menyelesaikan masalah. Jangan gobut-gobut. Berunding kan. Berunding. Wallahu a'lam. Ada 3 minit boleh kita sambungkan 218 ini betul. Selepas itu, lepas dia sebut rif kan, cantik memberi susu kan, dia kait pula satu macam contoh lah di antara gambaran orang hidup rif ni macam mana. Dia bawa kisah berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Qala rahimahullah babur rif fil ma'aisyah. Telah berkata rahimahullah bab pada menyatakan bersifat lembut dalam kehidupan. Lembut dalam kehidupan ni, bertolak ansur dalam kehidupan ni, sama ada dalam harta, benda, pakaian dan sebagainya. Kita tolak ansur.
Di sini kita baca reka. Di sini kisah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kepada pembantunya, "Ata akhita naqbati." Pegang seluar aku ni. Ni hamba dia. Hamba ni hamba ni dia merupakan radhi ma'a Aisyah, ni sesusu dengan Aisyah. Hamba Sina Wakar. Pegang seluar aku ni, aku nak jahit, dia kata. Maka fa'amsaktu, aku mau pegang. Fakultu, hamba dia kata, Maula dia kata, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, lau kharajtu, kalau aku keluar, fa akhbartuhum la'adduhu minka bukhla. Kalau aku keluar ceritakan pada orang luar tentang cara hidup kau ni, iaitu seluar pun nak seluar lama pun nak digosok, nak dijahit, maka orang akan cakap muka tu sebagai bukhla, kedekut. Qalat, maka kata Aisyah, absir sya'nak, dia kata. Absir sya'nak. Aisyah kata, biarkan keadaan apa yang mereka nak kata, innahu la jadida la yalbasu khalaq. Kata Aisyah, hiraukan apa mereka nak kata, kerana sesungguhnya tidak ada yang baru bagi sesiapa yang tidak suka memakai yang lama. Asyik pakai yang baru, ya, semua baru. Akhirnya yang lama, bila sejasa pakai baru, akhirnya kita tak ada baju yang baru. Jadi Aisyah kata, sebab tu dia pakai yang lama. Bila pakai yang lama, ada baju yang baru. Ini satu kisah tentang satu gambaran macam mana kita nak menimbulkan rif dalam diri kita. Pakai baju lama sesekali, jahit sendiri. Itu di antara langkah yang Bukhari bagi untuk timbulkan perasaan rif dalam diri kita, kerana dia di antara asas kepada kekuatan kita dan asas kepada kesatuan kita. Bab bunding. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, asas kebenaran aslinya.